Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jelas? Tak dengar? Kalau tak dengar, saya kena start balik semula ni. Tak ada Okey. Alhamdulillah. Okey, dengar jelas. Terima kasih. Right, jadi malam ni saya nak berkongsi kisah pusaka lah. Kisah pusaka. Seperti yang kita tahu, kami di Mahad Pusaka kita banyak buat lah urus pusaka, dan urus pusaka kita buat kaunseling pusaka lah. Okey, seperti tajuk hari ni, pembahagian faraid tak ikut pembahagian pusaka tak ikut faraid. Tu setengah orang kalau dengar tu, mana boleh kan, pembahagian pusaka mesti ikut faraid. Betul lah tu, betul lah tu. Tapi sebenarnya okey, boleh ikut faraid. Faraid tu hukum Allah. Okey, jadi saya nak sentuh apa tu sebenarnya bila cakap pasal faraid ni, ya betul, hukum Allah ada dalam surah Nisa ayat 11, 12, 174 kan, mengenai pembahagian faraid ni. Kita wajib ikutlah. Okey, tapi masa yang sama juga saya selalu ulanglah, saya selalu ulangkan, faraid ni bukan cerita pasal pembahagian saja, dia lebih dari situ. Sebelum kita nak bagi faraid, ada banyak perkara yang kita kena selesaikan dulu. Jadi sebenarnya ada 7 perkara lah, 7 perkara, termasuklah bila seorang meninggal tu kita kena lunaskan hutang dia kepada manusia, kepada Allah, zakat, fidyah dan sebagainya. Lepas tu kalau dia ada wasiat, kalau ada wasiat kena laksanakan, wasiat sedekah lah. Dan kalau ada dah telah buat hibah, itu terkeluar pusaka. Sama juga kalau itu harta amanah pun bukan pusaka. Lepas tu apa lagi, dah semua selesai tu, dia punya tentulah urus ke bumi semua tu, kos-kos semua tu, urus pusaka semua tu lah termasuklah. Okey, dah semua harta sepercarian jika tuntut, dah selesai tu, barulah jika ada baki, barulah dibagi ke faraid. Tapi bila cerita pasal faraid ni, cerita faraid sebenarnya agama masalah faham adalah sebenarnya waris faraid boleh bermuafakat, boleh berbincang. Ada 4 kaedah untuk membagikan harta ni. Tapi yang boleh decide tu hanya waris faraid. Dia boleh saja melepaskan haknya. Katalah sebuah rumah okey, yang diduduki oleh isteri lah, ibu lah, mak ke, tak kisahlah kan, boleh saja waris lain, anak-anak melepaskan hak pada mak tu secara redha kan. Okey, kedua, lepaskan hak tapi dengan tebusan, Okey, maksudnya dinilaikan harta tu, lepas tu bayar kepada waris-waris lain lah kan. Okey, ketiga, boleh ikut pembahagian selain daripada faraid. Contohnya nak sama rata, adik-beradik sama rata, boleh saja, tapi asalkan semua waris yang terlibat tu bersetujulah untuk bagi sama rata ataupun cara pembahagian lain lah. Okey, dan terakhir boleh ikut faraid. Boleh ikut faraid lah. Kalau tak dapat persetujuan lain tu kena ikut faraid. Tetapi bila ikut faraid pun tak semestinya bila semua mesti ikut faraid. Siapa yang nak ikut faraid lah. Siapa yang nak sama rata lah. Siapa yang nak lepas hak lah. Setiap waris faraid yang kena decide sendirilah untuk bahagian dia. Dan tak boleh waris lain paksa lah. Kata contohnya, ni wajib ikut faraid ni, tak ikut berdosa. Itu bukan betul. Tetapi waris yang faraid yang berhak tu, dia boleh saja, tak apalah, saya lepaskan hak saya. Okey. Yang saya nak terangkan adalah bila kita lepaskan hak tu, maksudnya bukan kita rugi pun. Ramai orang fikir rugilah lepas hak. Tak, sebenarnya untung. Sebab nombor satu, harta tu bukan kita usahakan, tiba-tiba dapat je kan. Lepas tu bila kita lepaskan hak tu, sama macam kita bersedekah. Kita bersedekah kepada adik-beradik kita ke kan, tak kisahlah waris-waris lain kan, itu sebagai saham akhirat kita. Itu yang selalu kita terangkanlah masa kaunseling. Okey, right. So bila nak menjalankan ni, sebenarnya ada beberapa prinsip lah.
faraid ni itu hukum Allah. Tapi Allah ada perintahkan dalam surah An-Nisa ayat 12 tu, semua pembahagian faraid tu syaratnya apa? Syaratnya tidak memudaratkan waris. Jika ikut faraid pun tapi ada waris mudarat pun Allah akan murka, betul? Itu satulah prinsip dia, tidak memudaratkan waris. Kedua, kena berlaku adil lah, berlaku adil, contohnya lah, kalau masa hidup ayah tu dah kasih satu harta pada Along, kata Along dia dapat, yang lain belum dapat lagi, tapi bila meninggal tentulah Along tu masih berhak kan, masih berhak ke atas harta yang lain tu, ikut faraid lah. Jadi adakah itu adil? Jadi tentulah adik-adik lain akan tak berapa happy lah, betul tak? Okey. Kedua, berkasih sayang. Kita tak mau sebab faraid ni jadi bergaduh. Ni Along dapat lebih lah, kita dapat kurang lah. Jadi bermasa muka, tak puas hati, kan? Okey. Ketiga, kita manfaatkan harta tu. Tak ada maknanya kalau ikut faraid tetapi harta tu tak dimanfaatkan. Siapa yang akan mengerjakan, siapa akan ambil hasil, siapa yang duduk rumah tu, siapa yang bayar cukai dan sebagainya, siapa yang menjaganya, kan? Jadi semua tu tak jelas, jadi bila orang bila nak jual ke nak apa ke, nak usahakan susah dah, kan? Harta tak dimanfaatkan. Faham? Okey, jadi saya nak ceritalah, cerita kisahlah, sebab malam ni bukan cerita itu penerangan, tapi saya nak cerita benar. Sebenarnya banyak boleh kata nak kata hampir semualah, hampir semua kes-kes pusaka ni tidak boleh hanya diselesaikan hanya dengan membagikan secara faraid saja. Tetapi hakikatnya memang rata-rata bila orang tak faham, bila ingatkan tak tahu nak berbincang, muafakat ataupun tak tahu solusi sebenar, dia akan buat ikut faraid. Maksudnya katalah ada sebidang tanah, kan? Tanah ada 6 orang waris, nanti dia akan ikut faraid, laki 2, perempuan 1. So dalam geran tu akan ada 6 nama. Padahal tanah tu kecil je. Bila buat tu semua orang macam seolah puas hati. Puas hati sebab dia kata nombor 1 dia kata adil lah, ikut faraid, betul? Ikut hukum Allah, betul? Lepas tu semua dapat. Semua dapat, tak ada yang terinaya, dia kata. Betul lah, logik kan? Itu memang logik. Tetapi harta tu tak dapat dimanfaatkan. Harta tu tak dapat dimanfaatkan. Itu satu. Kedua, bila salah seorang meninggal, jadi masalah. Sebab yang meninggal tu mungkin ada ramai waris dia, ada pasangan dia, 1, 2, 3 isteri ke, kan? Atau ramai anak ke, kan? Lepas tu ada lagi meninggal bertambah-tambah. Daripada asal 6 tu boleh sampai berpuluh-puluh yang berhak, dan hak terlalu kecil, dan orang yang berhak pun dia tak nak sangat pun tanah tu, tak kisah pun. Setengah tu kisah pula, walaupun hak sikit tapi kisah sangat, nak sangat. Dia bercakap seolah macam dia mempunyai hak yang besar kat atas tanah tu. Itu pun satu hal juga. Jadi macam itu sebenarnya lah. Jadi sebenarnya Islam tu bukanlah sejumuk je tu. Islam tu indah, Islam tu terbaik, ada jalan penyelesaiannya. Dan sebabnya kita diberi akal untuk berbincang, untuk dapatkan muafakat, persetujuan semua waris. Yang pentingnya waris-waris faraid tu tahu apa dia buat, tahu apa decide, kan? Tahu apa dia dapat dan tak dapat, jelas. Okey, jadi saya nak satu cerita ni. Banyak cerita ni, memang boleh kata banyak cerita macam ni, tapi yang saya masih uruskan lah, masih uruskan. Okey, belum selesai habis lagi, jadi ini macam kes baru jugalah. Okey, kisah macam ni sebenarnya saya pernah cerita lah, pada siapa yang kenal saya, dia pernah dengar cerita ni, tapi saya kasih lebih detail lah cerita ni. Okey, saya ada seorang yang saya kenal lah, saya tak nak cerita detail dia, nanti orang pinpoint siapa, kan? Basically dia bila dia tahu saya buat urus pusaka bagai, jadi dia pun saya pun bertanya mengenai keluarga dia, dan dia kata okey, kami punya dah ada adik saya handle, adik bukan abang, Along saya dah handle. Along biasalah yang akan handle, so tak ada masalah.
tu okeylah, baguslah dia kata, baguslah, dah handle. Lepas tu lama berlaku, hampir setahun. Sebab saya selalu jumpa dia, ada sebab lah, urusan ada urusan, selalu ada peluang jumpa dia. Nak kata selalu tak adalah, mungkin beberapa bulan sekali lah jumpa dia. Setiap kali saya tanya, jumpa, saya akan tanyalah, so macam mana cerita? Ni tengah uruskan, okey. Lala sekali apa tu, lepas setahun lebih, saya tanya juga, lepas tu saya tu dah selesai dah. Itulah dia kata. Dia kata ni Along dia kata dia tak apa buat lah, dia sibuk, dia kata. Dia suruh saya buat pula. Dia angah lah, saya buat tak. Apa pula? Yalah, dia sibuk. Ni semua dia ada kat saya, dia kata buat. Okey, so dia kata, so macam mana saya pun sibuk ni, dia kata. Dia memang kerja dia sibuk lah. Saya memang sibuk ni. Tuan kata boleh tolong kan? So macam ni. Okey, saya kata okeylah, tak apalah kan, nak minta tolong, saya tolonglah, saya kata. So saya tanyalah cerita. Dia kata, kami mudah je, ada 2 tanah hanya itu. Lepas tu kami adik-beradik 6 orang, kami dah setuju dah, nak bagi macam mana, dah muafakat dah, dia kata. Saya baguslah, dia kata, baguslah, itu baguslah, kata. So mudahlah, jadi saya pun kata insya-Allah kami boleh bantulah, okey. So bila nak mulakan, saya dapatkan maklumat lah, tanah dia ada 2 tanah, 2 tanah, ada kenderaan, ada akaun bank, itu 4 harta lah. Ada 2 tanah, tanah ada rumah, ada tanah kosong, tanah kampung terbiar. Lepas tu ada sebuah kenderaan, dan juga ada duit lah, dan akaun terbeku, Jadi saya kata okey, so macam mana yang setuju bahagian tu? Dia pun sebenarnya kami 6 beradik dah bincang dah, ini ambil ni, apa tu, senang cakap, dia kata bagi sama rata kan. Lepas tu kereta ni kita jual, duit pun sama rata, dia kata. Mudahlah, baguslah, saya kata kan. Jadi lepas tu saya tanya, okey, so adik 6 beradik lah, so tanya, rupanya ada maklumat tambahan yang dia tak consider, dia tak cerita pun. Dia bukan 6 adik-beradik, 6 adik-beradik yang hidup. Sebenarnya ada 8 adik-beradik, 2 orang dah meninggal, seorang lelaki, seorang perempuan dah meninggal. Dan mereka ni ada pasangan, ada suami, ada isteri, dan ada ramai anak. Ramai anak. Itu tak cukup lagi tu. Ramai anak. Yang seorang tu anak ada 9 orang, seorang 7 orang. Ramai, meriah. Ni orang kampung kan. Orang kampung dia memang anak ramai-ramai lah. So lepas tu tak habis cerita lagi. Yang dia tak kira adalah sebenarnya arwah ayah dia tu ada berkahwin muda, ada seorang isteri, tapi dia orang ni macam tak baik lah dengan keluarga tu. Biasalah bila isteri muda kan, memang tak baik lah, tak kenal rapat, tak baik semua. Berhubung tapi tak baik lah, tak boleh bincang lah, senang cakap kan. Dan tak tahu kat mana. Dia orang pun tak tahu kat mana. Bayangkan tu, tak tahu kat mana tinggal pun. Jadi saya kata yang isteri kedua ni ada hak ni, 1/8. Kita kena bincang dengan dia. Ya ke? Susahnya, tak boleh kita abaikan. Senang cakap kan, tak boleh, dia ada hak kan. Okey, tak apa, dia kata. So macam mana dia kata. So lepas berbincang, kita buat kaunseling lah, berbincang, salah seorang tu tahulah, tahu ada contact number anak yang isteri kedua ni lah, anak daripada suami lain. Dia actually kahwin dengan janda lah, janda mudanya, tapi semua dah besar lah, okey. So itu cerita lain lah, tapi basically saya kata kita kena dapatkan dia punya persetujuan lah, macam mana kan. Okay. So yang saya nak cerita adalah bila dijumlahkan semua waris tadi, daripada asal dia kata 6 tu, campur dengan yang 2 orang meninggal, dia punya pasangan dengan anak yang ramai 9, 7,
lepas tu campur lagi isteri tadi, isteri yang muda tu, semua jumlah daripada 6 orang jadi 25 orang. 25 orang, ramai kan. Jadi masalah, betul tak? Masalah. Tapi masa counselling tu, okey, yang 2 meninggal tu tak berapa masalah sangat lah, sebab dia ada wakil lah, wakil dia punya mak atau ayah tu kan. Okey lah, boleh lah mewakili anak-anak mereka lah, walaupun ramai kan, insyaAllah lah, itu tak ada masalah. Okey, tapi yang ni, seorang ni yang apa, mak tiri lah, dia orang mak tiri dia orang. Jadi kami usahakan kontak tadi anak dia tu, dan dapatlah lokasi dia, dan pergi jumpa dia, dia memang dah uzur. So saya bawa borang apa DDA tu kan, saya benda tu belum apa lagi, belum decide pembahagian lagi lah, baru nak bincang dengan dia. Tapi dia terus cakap, tak apalah, saya tak nak apa-apa lah, tak nak apa-apa dengan dia orang ni, biarlah dia orang ambil semua. Okey lah, baguslah kan, baguslah, lepas hak namanya kan. Tetapi saya perasan adalah dia memerlukan, paling kurang pun dia memerlukan wang lah, So saya cakap dengan dia, okey, tak apa, tanah tu saya faham lah kalau tak nak semua tu kan, tapi wang ni, akaun ni, dalam bank ni ada dalam 25,000. Kalau ikut faraid, puan ni ada hak 1/8, dalam 3,000 lebih. Saya kata mungkin puan patut ambil lah, kata boleh gunakan. Masa tu anak dia adalah ni, anak dia 2 orang, ada yang perempuan ni kata, lah elok gak mak ambil, dia kata ni, boleh gak beli apa kursi roda mak, sebab dia sebenarnya bedridden masa tu. Faham jadi apa tu, lalas dia dia setujulah, tapi dia sign lah, lepas hak yang lain-lain yang untuk apa akaun tu, dia ambil lah bahagian faraid dia. Itu saya nak cerita lah, maknanya benda ni boleh lepas hak, boleh ambil faraid, itu terpulang pada waris tu sendiri. Faham dia yang decide. Okey, tapi poin dia tadi, yang ada beradik tadi, saya 6 orang tu tak fikir pun, nak contact pun tak tahu, nak bincang pun tak tahu. Itu yang sebabnya perlukan orang tengah macam kami lah, kami yang berjumpa menerangkan, tu settle bahagian tu. Jadi untuk yang bahagian lain, sebenarnya masih dalam pembincangan lagi lah, tetapi saya jumpa juga, sebab bila nak buat ni, kita nak dapatkan apa persetujuan kan, saya pergi jumpalah, ada yang jumpa waris-waris, ada yang tak dapat jumpa masa kaunseling tu, saya pergi jumpa, dan ada seorang tu, so dia duduk, rumah tu sebenarnya bersebelahan dengan tanah. Dia ada rumah, ada tanah sendiri, rumah sebelahan dengan tanah yang kosong ni lah, tu saya tanya dia, so yang ni puan tak nak ke tanah sebelah ni? Itulah dia kata dia macam malu-malu nak nak cakap lah, dia kata kalau dapat bagus juga, tapi takutlah nanti adik-beradik lain marah lah apa. Tak ada puan, kalau puan betul-betul memerlukan, dan nampak gaya yang lain tak kisah pun, sebabnya tanah kampung, dia seorang je duduk kampung, yang lain semua duduk bandar, yang lain tak memerlukan, kalau nak manfaatkan, sebaik-baik tu puan lah ambil kan, puan ambil, kasih anak ke apa, kerjakan, tu tanah tu manfaat lah. Tapi kalau kita kalau biarkan banyak nama ataupun kasih pada yang orang lain, dia orang pun tak nak pun, dia orang bukan tak nak lah, dia nak lah, tak nak kerjakan, takkan kerjakan, senang cakap lah, takkan manfaatkan tu. So yalah, saya kata tu terpulang lah, dia kata dia masih malu-malu. Tapi point dia sekurang-kurangnya saya bantu jugalah, untuk kalau katalah kalau bila bincang dengan waris lain, beritahulah ini sebaik-baiknya lepaskanlah hak pada yang duduk sebelah tanah tu, sebelah rumah dia kan, bolehlah dimanfaatkan, compare dengan yang lain tu. Itu lah. Okey, ada satu lagi pula, tanah tu adalah tanah ada beberapa rumah, 3 biji rumah. Satu tu rumah memang tinggal lah, yang arwah tinggal. Okey, tapi sekarang ni Along dah take over lah, biasalah tu kan, Along take over. Dan ada 2 rumah yang dia buat, disewakan, masa arwah
ada pun memang jadi rumah sewa dan Along tu yang jagalah, collect duit tu, lepas tu bagi-bagi pada adik-adik lah sepatutnya. Tapi tak berlaku lah, tak berlaku. Bukan tak berlaku, maksud saya tu berlaku tapi tak seperti yang sepatutnya, kan? Maksudnya seolah macam dia buat tu ikut suka dia lah. Faham tak? Ikut suka dia. Maksudnya hasil yang dapat tu dia belanja ikut suka dia, ikut suka dia. Contohnya ada anak buah buat majlis kahwin, dia yang kasih duit kepada anak buah tu. Tapi perception, orang boleh perception anak buah dia ingatkan Pak Long dia yang kasih, kan? Tapi sebenarnya hasil daripada pusaka. Tu benda tu yang tak jelas lah. Tapi masa kaunseling tu kita jelaskan lah supaya semua orang tahu itu duit pusaka, kena jelas. Duit keluar masuk tu kena jelas. Dan tu satu isu lah. Isu lah lepas tu nak buat apa lepas ni, kan? Itu masih duit sewa tu ada hasil lagi, kan? So kena clear lah kos dia, jaga semua tu, dan juga hak tu nanti macam mana. Sebaik-baiknya saya nasihatkan, kalau baik-baik Along tu ambil dan tebuslah daripada adik-beradik lain, kan? Jangan dibiarkan keadaan macam tu, ya. Tidak pun bukan dapat sangat pun adik-beradik dia banyak, dia minta maaf lah, dia sebenarnya banyak pakai duit tu, adik pun tak nampak duit tu sampai kat dia orang, kan? Might as well Along tu ambil. Itu nasihat saya lah. So yang kereta adalah seorang yang memunya. So sama juga saya kata, redakan, kita tak diberusakan, biar dia terus ambil, kan? Dan juga yang account bank, itu tadi yang 1/8 tu kan, kasihlah pada yang isteri mak tiri dia orang, ya. Lepas tu yang lebih tu, siapa yang tak dapat dari harta tu, kasihlah dia orang cash tu, ya. Sebab dia tak dapat tanah ke tak dapat apa tu, kan, benda tu kasih yang pada yang lain lah, kan? So masih dalam perbincangan, benda-benda macam ni tak semudah yang kita boleh fikirlah, kan? Tapi apa yang saya nak sampaikan, benda ni sebenarnya, ya, satu, bukan mudah cakap nak ikut faraid je, kita banyak lagi cara lagi muafakat supaya harta tu dimanfaatkan, ya. Lepas tu tak ada yang mudarat, kan? Dan masih lagi akan rasa kasih sayang, kan? Dan akan rasa macam adil lah, ya, adil, ya, betul tak? Okey, kedua adalah benda-benda macam ni tak boleh bincang sendiri. Dia orang cuba bincang sendiri, tak ada conclusion pun, tak ada conclusion. Dah bertegang, dah bermasam dan takut tanya dan meminggirkan diri adalah, kan? Macam okeylah, terutama yang biasalah yang kecil-kecil, kan? Adik kecil ni bila ngalung angah dia memang tak berani lah cakap, kan? Setuju tapi tak setuju, faham tak? Setuju tapi tak setuju, mengalah tapi tanpa reda, itu bahaya tu, kan? Jadi perlukan orang ketiga, macam kami kaunselor, untuk terangkan baik-baik dan pastikan dia orang semua reda, dengan setiap decision yang dibuat. Okey, itulah cerita saya nak share hari ni. Itu pun dah lebih masa dah. Saya harap apa saya sampaikan bermanfaat, dan kepada yang kat luar sana tu yang ada masalah pusaka macam ni, ya, boleh hubungi kami untuk dapatkan khidmat kaunseling untuk dapatkan muafakat warisnya, Okey, itu salah satu je skop kerja kami lah. Kami ada beberapa orang kaunselor, yang boleh bantu. Okey, so itu saja dari saya. Dan tolong subscribe, video channel, My Pusaka Official, ya. Kat situ ada banyak semua yang cerita-cerita kisah ni yang selepas-lepas, semua ada dalam tu. Okey, dan bila tekan notification loceng tu, kan, nanti akan dapat semualah video-video baru tu. Okey, so saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.